Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Yang saya hormati pensyarah falsafah dan isu semasa CTU 552 iaitu Puan Norizah binti Mohamed. Saya Muhammad Rizal bin Asrin dari kumpulan 2 akan memulakan perbincangan yang bertajuk Falsafah Pendidikan Islam. Dari segi falsafah, pendidikan Islam merupakan satu proses penyampaian ilmu yang berterusan sehingga ilmu itu dapat dijiwai dan meresap dalam pemikiran, kelakuan dan tindakan terhadap diri sendiri, sesama manusia dan alam sekeliling sesuai dengan peranan manusia sebagai hamba Allah, khalifahnya dan ulama pewaris Nabi. Berdasarkan falsafah pendidikan Islam di atas, satu aspek penting yang diberi penekanan ialah menyediakan potensi manusia untuk memikul tugas sebagai hamba Allah, khalifahnya dan ulama pewaris Nabi. Falsafah pendidikan kali ini adalah satu usaha berterusan ke arah perkembangan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini bertujuan melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan dan berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berupaya mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian masyarakat negara. Saya akan menerangkan tentang matlamat pendidikan Islam. Pendidikan Islam bertujuan untuk melahirkan individu yang serba lengkap sama ada daripada segi rohani, jasmani, daripada segi material ataupun sosial bagi mencapai kebahagiaan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Menurut Imam Al-Ghazali, pendidikan bukan sahaja bertujuan untuk mengisi fikiran para pelajar dengan ilmu pengetahuan, tetapi juga untuk memupuk akhlak yang murni. Antara matlamat pendidikan di Malaysia adalah yang pertama, melahirkan bangsa Malaysia yang taat, setia dan bersatu padu. Yang kedua, melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu dan berketerampilan sejahtera. Yang ketiga, menyediakan moral insan untuk keperluan dan kemajuan negara. Dan yang terakhir, memberi peluang pendidikan kepada seluruh warga Malaysia. Selaras dengan matlamat falsafah pendidikan Islam yang ingin melahirkan insan yang seimbang dari aspek jasmani, rohani, emosi dan intelek, terdapat beberapa adab yang perlu diamalkan ketika proses pengajaran dan pembelajaran. Antara adab yang dianjurkan dalam tradisi keilmuan dalam Islam ialah adab hubungan antara guru, murid dan ibu bapa. Terdapat 4 adab yang boleh diamalkan. Pertama, pelajar hormat guru dan ibu bapa. Pelajar seharusnya menghormati dan menyantuni guru kerana mereka yang menyampaikan ilmu pengetahuan kepada pelajar. Para pelajar digalakkan agar sentiasa bersopan santun ketika berkomunikasi dengan guru. Pelajar hendaklah menggunakan panggilan yang sesuai ketika menyapa guru. Pelajar juga tidak wajar bersikap kurang ajar kepada guru. Selain itu, pelajar juga perlulah menghormati kedua ibu dan bapa melalui menghargai segala pengorbanan yang dilakukan oleh mereka demi anak-anak mereka. Tanpa ibu bapa, pelajar tidak akan wujud dan lahir ke dunia ini. Yang kedua, jalinan hubungan yang baik. Pelajar hendaklah menjalinkan hubungan yang baik antara ibu bapa dan guru. Guru pula hendaklah mempunyai hubungan yang baik dengan pelajar serta ibu dan bapanya. Begitu juga peranan ibu bapa penting dalam membina hubungan yang baik kepada anak-anak dan guru mereka. Ibu bapa hendaklah sentiasa membantu para guru untuk mendidik pelajar dengan cara sentiasa mengambil berat akan pelajaran anak-anak. Peningkatan komunikasi antara guru dan ibu bapa dapat meningkatkan prestasi anak-anak di sekolah. Ini kerana pelajar berasa mereka diberi perhatian yang secukupnya yang mendorong mereka untuk menjadi anak serta pelajar yang berakhlak mulia. Yang ketiga, mempunyai rasa belas kasihan. Guru perlulah memiliki rasa ihsan serta belas kasihan kepada pelajar. Perasaan belas ihsan dalam diri guru akan mendorong guru untuk melayan pelajar dengan penuh kasih sayang. Apabila guru melayan pelajar ibarat darah daging sendiri, pelajar akan berasa disayangi dan dihargai oleh guru mereka. Perlakuan ini akan mendorong pelajar untuk menunjukkan akhlak yang berbudi ketika menuntut ilmu daripada guru. Yang keempat, elak sifat sombong. Ketika proses pembelajaran, pelajar hendaklah bersifat rendah diri serta tidak sombong dengan ilmu yang dimiliki. Kadang-kadang terdapat pelajar yang merasakan mereka lebih cerdik daripada guru mereka. Pelajar menyangka kepandaian mereka mampu menandingi guru mereka. Walhal ilmu yang diketahui hanya sekelumit daripada lautan ilmu yang sangat luas. Sifat takwa ini hendaklah dijauhi oleh pelajar ketika menuntut ilmu kerana ia merupakan akhlak yang dikaji dalam Islam. Peranan hak dan tanggungjawab terbahagi kepada 3 golongan iaitu individu, masyarakat dan pemerintah. Peranan individu dalam pendidikan Islam ini penting kerana dengan pendidikan Islam, kita dapat membetulkan serta menjadikan individu yang berakhlak mulia serta mampu memberi hikmat kepada kehidupan manusia dengan menghubungkan ilmu yang dipelajari dengan kehidupan. Antara peranan individu dalam pendidikan Islam ialah setiap individu atau pelajar mestilah membetulkan pandangannya terhadap pelajaran. Setiap pelajar atau individu mestilah diberi keutamaan dalam pendidikan Islam melebihi dari ilmu pengetahuan yang lain. Menuntut ilmu dalam Islam mempunyai adab-adab yang telah ditentukan dan perlu dihayati semasa pendidikan. Pengajaran pendidikan Islam turut mengambil kira peranan pengajaran itu sendiri. Hal ini dapat disimpulkan bahawa pengajaran merupakan proses guru membimbing pelajar-pelajarnya ke arah satu matlamat, iaitu bagi menghasilkan perubahan tingkah laku dalam diri seseorang itu.
Ibu bapa merupakan institusi pendidikan terpenting dalam pembentukan kepribadian Muslim. Keluarga punya peranan yang lebih penting daripada sekolah kerana tali perhubungan dan yang rapat dengan anak-anak. Penghayatan ajaran-ajaran Islam dalam keluarga dipraktikkan dengan berkesan melalui dari bangun tidur sehinggalah kanak-kanak kembali untuk tidur. Pola kehidupan keluarga biasanya mempengaruhi tindak tanduk anak-anak. Jika soleh aktiviti keluarga, maka akan lahirlah anak-anak yang soleh. Masyarakat berperanan dalam pembentukan pribadi masyarakat Islam. Interaksi individu dengan unit-unit dalam masyarakat biasanya memberikan refleksi kepada kepribadian yang baik dalam tingkah laku. Sultan adalah sebagai pemerintah yang akan bertanggungjawab dalam menjaga keharmonian dan keselamatan agama Islam. Oleh itu, isu-isu yang mampu menggugat kesejahteraan Islam dapat dibendung melalui institusi yang berkaitan. Sokongan Sultan juga penting dalam menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Sultan juga merupakan lambang perpaduan antarabangsa dan agama. Dengan sikap profesional dalam menerapkan prinsip perpaduan, Sultan sebagai ketua agama Islam mampu menarik penganut agama lain untuk mendekati agama Islam. Mengenai perkembangan pendidikan Islam di Malaysia. Okey, pendidikan Islam bermula. Sultan Melaka merupakan Raja Melayu pertama yang memeluk Islam. Beliau dikenali sebagai Paramis Maurah atau nama Islamnya ialah Iskandar Shah. Okey, satu langkah yang beliau lakukan ialah membuka pintu istana kepada para ulama untuk mengajar mengenai Islam. Hal ini membuktikan yang bahawa Islam itu bermula di istana. Pada ketika itu, Islam ini diikuti oleh pembesar istana dan rakyat jelata yang telah memeluk Islam sahaja. Kedudukan Islam sebagai pusat pengajaran dan penyebaran Islam ini berterusan sehingga kedatangan penjajah Inggeris pada abad ke-18 Masihi. Kedatangan penjajah Inggeris, peranan ini telah diambil alih oleh Institut Pondok bila kedatangan penjajah Inggeris di Tanah Melayu. Institusi pondok merupakan satu sistem pendidikan Islam tradisi di Tanah Melayu pada ketika itu. Ia merupakan institusi pengajaran yang sangat popular di Tanah Melayu pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Ketika itu, lulusan pondok akan mengakhiri sebagai individu yang amat penting, terutamanya apabila melibatkan institusi kemasyarakatan di Tanah Melayu seperti institusi di masjid, pejabat serta jabatan ahli agama Islam. Kegemilangan institusi pondok. Kemasukan tahun 1970-an ialah merupakan di mana zaman kegemilangan institusi pondok mulai pudar. Ia telah diambil alih oleh institusi madrasah atau sekolah agama atau Arab. Banyak institusi pondok telah ditukar kepada sistem sekolah Arab pada ketika itu. Walau bagaimanapun, ketika itu juga ia telah menerima banyak mata pelajaran yang baru dan moden dengan sistem kurikulum yang lebih terancang. Malah, sekolah-sekolah ini juga telah menerima sistem penilaian peperiksaan yang dianjurkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia pada ketika itu, iaitu seperti PMR, penilaian menengah rendah, SPM, CJ Pemeriksaan Malaysia dan STAM, iaitu CJ Tinggi Agama Malaysia. Mata pelajaran Islam. Mata pelajaran pendidikan Islam terus diperkasakan lagi dengan kewujudan JEKAF, iaitu Sikatan kepada Jawi, Al-Quran, Bahasa Arab dan Fardu Ain. Program ini telah diilhamkan oleh bekas Perdana Menteri kita yang kelima, iaitu Tun Abdullah Haji Ahmad Badawi, iaitu bertujuan untuk memperkukuhkan penguasaan Jawi dan memastikan murid-murid khatam Al-Quran di sekolah rendah lagi. Ia juga mewajibkan pelajaran bahasa Arab dan memantapkan amalan dan penghayatan dalam Fardu Ain. Program JEKAF adalah sebahagian daripada usaha untuk memperkasakan pendidikan Islam dan sekaligus memantapkan sistem pendidikan kebangsaan kita. Pengajian tinggi awam. Selain itu, pada peringkat pengajian tinggi pula, institusi pengajian tinggi Islam yang telah ditubuhkan bagi menampung pelajar-pelajar yang daripada aliran bahasa Arab ini telah banyak ditubuhkan di Malaysia. Antara institusi tersebut ialah Universiti Islam Antarabangsa UIAM, Universiti Sains Islam Malaysia KUIM dan Kolej Universiti Islam Selangor. Selain itu, saya mempunyai bidang pengurusan keagamaan seperti syariah, usuluddin, dakwah dan sebagainya. Institusi ini turut menawarkan pengajian lain seperti perubatan, kejuruteraan, perakawan ekonomi, undang-undang dan banyak lagi. Selain daripada institusi pengajian tinggi Islam yang khusus, bidang pengajian Islam turut dimasukkan dalam institusi awam yang lain. Contohnya UiTM, Universiti Sains Malaysia dan banyak lagi. Contoh pengajian Islam ini telah dimasukkan contohnya di dalam jabatan-jabatan tertentu, di dalam bidang koko. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian. Terima kasih. Institusi pendidikan dan pengajian. Institusi bermaksud organisasi yang ditubuhkan untuk tugas tertentu seperti pendidikan dan penyelidikan saintifik. Pendidikan menurut Islam ialah satu proses berterusan untuk merubah, melatih dan mendidik akal jasmani dan rohani manusia yang bersumberkan wahyu bagi melahirkan insan yang bertakwa di dunia dan di akhirat. Institusi pendidikan Islam pula bermaksud organisasi yang ditubuhkan untuk melaksanakan pendidikan Islam.
Antara institusi utama pendidikan Islam ialah Dar Al-Arqam. Sejarah merakamkan Rasulullah SAW menggunakan rumah Arqam bin Abi Al-Arqam sebagai tempat pertemuan dan pengajaran agama secara sulit selama 3 tahun ketika Islam mula berkembang di Mekah. Di Dar Al-Arqam, Rasulullah SAW mengajar wahyu yang telah diterima baginda kepada kaum muslim sebagai sumber kekuatan iman mereka. Baginda juga membimbing mereka menghayati dan mengamalkan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada baginda SAW. Kedua ialah masjid. Masjid merupakan institusi tertua untuk penyebaran dakwah dan ilmu Islam. Selain daripada tempat beribadat, ia juga menjadi tempat pertemuan pemimpin-pemimpin, tempat bersidang, kegiatan sosial untuk kebajikan umat. Pembelajaran mengagumi ilmu-ilmu agama seperti tafsir, hadis, Al-Quran, fiqh dan lain-lain. Institusi terakhir untuk perbincangan ini ialah Bait Al-Hikmah. Pembinaan perpustakaan bercambah dengan pesatnya di masjid-masjid di Baghdad, Andalusia dan Mesir. Antaranya ialah Bait Al-Hikmah di Baghdad yang telah diasaskan oleh Khalifah Harun al-Rashidin dan diperkembangkan oleh Khalifah Al-Ma'mun. Semasa zaman Khalifah Islam, perpustakaan ini menyimpan buku-buku tentang ilmu mantik dan ilmu wahyu dalam berbagai bahasa seperti bahasa Arab, Yunani, Parsi dan sebagainya. Baiklah, bagi cadangan dan kesimpulan ialah falsafah Islam ni, dia falsafah yang berteraskan wahyu, iaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. Ianya bukan sekadar ilmu yang boleh diungkapkan secara pengetahuan semata-mata. Bahkan ilmu yang perlu difahami, dihayati, dipraktikkan dalam kehidupan. Apabila seorang Islam yang faham tentang falsafah pendidikan Islam ataupun membincangkan mengenai falsafah, tidak kira sama ada falsafah hidup ataupun falsafah pendidikan ataupun yang lain-lain, bincangannya tak akan lari daripada prinsip dan matlamat Islam. Falsafah pendidikan Islam merupakan usaha pelaksanaan teori dan kaedah dalam bidang pendidikan yang berterusan untuk kesejahteraan diri, masyarakat dan negara. Kiranya konsep dan prinsip pendidikan seharusnya dapat mencapai matlamat akhir pendidikan Islam, iaitu untuk memakmurkan seluruh alam berdasarkan kesepaduan dan kesempurnaan hidup di dunia dan di akhirat. Sehubungan dengan itu, usaha kerajaan tak akan mendapat apa-apa hasil sekiranya tiada dukungan pelajar, masyarakat, ahli keluarga dan juga pendidik. Ini dia menunjukkan bahawa tanggungjawab memajukan pendidikan bukan hanya terletak pada bahu pemerintah sahaja. Ia jadi tanggungjawab yang mesti dipikul bersama-sama. Oleh kerana itu, Islam telah menggariskan falsafah pendidikan yang tersendiri sebagai cara hidup yang sempurna sesuai dengan peringkat, tempat dan zaman. Jadi sebagai penutup, iktibar yang boleh diambil daripada tajuk ini ialah kita sebagai manusia dan hamba Allah perlulah mempunyai pendidikan supaya kita boleh melakukan tugas sebagai hamba Allah di dunia. Dengan pendidikan atau ilmu, kita juga boleh menjaga hubungan sama ada hubungan dengan manusia dan hubungan dengan Allah. Sebagai contoh, hubungan dengan manusia, jika semua manusia atau umat Islam mempunyai ilmu atau pendidikan, setiap orang pasti akan merasa lebih hormat antara satu sama lain. Ataupun pemimpin yang mempunyai pendidikan dan ilmu negara akan menjadi lebih adil dan tahu tentang kepentingan sebagai pemimpin negara dan pemimpin agama Islam di sesebuah negara. Contoh, hubungan dengan Allah pula, kita sebagai manusia akan menjadi lebih dekat dengan Allah kerana kita mempunyai ilmu atau pendidikan yang boleh membuatkan kita lebih faham tentang perkara di dunia. Dan kita tahu dan faham apa akan terjadi jika kita sebagai manusia dan sebagai umat Islam mengingkari Allah sedangkan kita tahu dan mempunyai pengetahuan tentang agama dan dunia. Dengan itu, kita, manusia dan hamba Allah akan menjadi semakin menghormat dan mendekati agama dan Allah Subhanahu Wa Taala.